Pada beberapa bulan yang lalu, saya ada membahaskan mengenai undang-undang peperangan antarabangsa yang membicarakan mengenai peraturan-peraturan sewaktu berlakunya konflik bersenjata. Dan dalam pembahasan tersebut juga, saya ada membahaskan mengenai Konvensyen Geneva yang dijadikan sebagai panduan dalam konflik peperangan. Oleh itu, pada hari ini, saya akan membahaskan dengan lebih terperinci mengenai Konvensyen Geneva. Peperangan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan dalam magnum opus Ibn Khaldun yang bertajuk Al-Muqaddimah, beliau ada mengatakan bahawa sejarah dan segala perseteruan antara manusia adalah seumur dengan sejarah dunia. Bahkan peperangan sudah wujud sejak awal kewujudan manusia lagi. Walaupun secara literalnya peperangan merupakan suatu perkara yang perlu dielakkan, tetapi dalam keadaan tertentu, peperangan tetap perlu dilaksanakan. Walaupun begitu, terdapat etika dan peraturan yang perlu dipatuhi sewaktu berlakunya peperangan yang merangkumi Konvensyen Geneva, Konvensyen Hague, protokol-protokol tambahan serta instrumen undang-undang antarabangsa lainnya bagi menjaga keadilan setiap individu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai Konvensyen Geneva. Konvensyen Geneva mengandungi 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan yang menjadikannya sebagai piawaian undang-undang antarabangsa mengenai hak kemanusiaan sewaktu peperangan. Konvensyen Geneva diwujudkan selepas berlakunya Perang Dunia Kedua yang bertujuan mengelakkan daripada sebarang konflik bersenjata kembali tercetus. Secara amnya, Konvensyen Geneva ini menerangkan mengenai hak-hak kemanusiaan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan yang merangkumi orang awam, tentera, orang sakit dan cedera serta tahanan perang. Konvensyen Geneva pertama diwujudkan bagi melindungi orang yang sakit dan cedera di daratan. Konvensyen Geneva kedua pula melindungi orang yang cedera dan sakit di lautan, termasuk kapal-kapal yang membawa mangsa yang cedera dan sakit. Konvensyen Geneva ketiga pula melindungi tahanan perang dan Konvensyen Geneva keempat melindungi orang awam. Konvensyen Geneva juga dibahagikan kepada 3 protokol tambahan, iaitu Protokol tambahan 1 dan 2 mengklasifikasikan keadaan konflik sama ada konflik bersenjata antarabangsa IAC atau konflik bersenjata bukan antarabangsa NIAC. Tujuan pembezaan ini adalah kedua-dua keadaan tersebut akan menggunakan pengaplikasian yang berbeza. Misalnya, sewaktu konflik bersenjata antarabangsa terjadi, protokol tambahan 1 akan terguna pakai, manakala sekiranya konflik bersenjata bukan antarabangsa yang tercetus, maka protokol tambahan 2 yang akan diaplikasikan. Manakala dalam protokol tambahan ketiga pula membicarakan mengenai penubuhan jata Red Kristal seperti Red Cross, Palang Merah dan Red Crescent, bulan sabit merah, yang bertujuan melindungi petugas-petugas kesihatan di medan tempur. Keempat-empat Konvensyen Geneva ini akan terguna pakai secara automatik sekiranya konflik bersenjata terjadi. Malahan, konvensyen ini juga telah diiktiraf sebagai Customary International Law (CIL) yang mengikat kesemua negara, sama ada negara yang telah menandatangani perjanjian ini atau negara yang belum menandatangani perjanjian ini, agar mematuhi setiap peraturan dan etika yang telah disenaraikan dalam Konvensyen Geneva. Kegagalan dalam mematuhi konvensyen ini boleh dibicarakan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC, dan individu yang terlibat akan diarahkan
untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya ketika berlakunya konflik bersenjata. Dalam pasal 3, Konvensyen Geneva pertama, kedua, ketiga, dan keempat menyebut perkara yang sama, yaitu hos di combat, yaitu pihak-pihak yang tidak mengambil bahagian perlulah dihormati dan dilindungi serta perlu dilayan sama rata tanpa unsur diskriminasi. Pasal 3 ini juga turut menjelaskan larangan untuk melakukan kekejaman, mengambil tebusan perang, pencabulan maruah dan pembunuhan tanpa autoriti. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa bertujuan bagi mengurangkan impak yang negatif sewaktu berlakunya konflik bersenjata dan meletakkan dasar kemanusiaan sebagai asas tertinggi dalam peperangan. Walaupun realiti sebenar dalam peperangan boleh sahaja berubah, sama ada kedua-dua pihak mematuhi peraturan dan undang-undang atau ada satu pihak yang akan tertindas.